Yang di-Pertuan Agong ke-16 Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan merasmikan istiadat pembukaan mesyuarat pertama bagi penggal kedua Parlimen ke-14 di Dataran Parlimen dan menerima sembah hormat diraja daripada Major Ahmad Safwan Jaafar yang mengetuai Barisan Kawalan Keselamatan Utama Batalion Pertama Regimen Askar Melayu Diraja RAMD. Baginda kemudiannya memeriksa pasukan kawalan kehormat utama yang terdiri daripada 57 anggota dan 3 pegawai dari Batalion Pertama RAMD diketuai Major Muhammad Asri Cik Will. Selesai istiadat tersebut, Al-Sultan Abdullah kemudian diiringi ke bilik diraja untuk bergambar sebelum ke Dewan Rakyat bagi menyampaikan titah ucapan perasmian. Persidangan Dewan Rakyat akan berlangsung selama 20 hari hingga 11 April depan, manakala Dewan Negara dari 22 April sehingga 9 Mei depan selama 13 hari. Assalamualaikum dan selamat saya ucapkan kepada guru dan rakan-rakan sekalian. Okay, hari ini saya nak cakap tentang Parlimen Malaysia. Okay, Parlimen, perkataan Parlimen adalah berasal daripada Perancis. So, parli bermaksud bercakap dan men adalah bermaksud tempat. So, Parlimen bermaksud tempat untuk kita bercakap atau membahas sesuatu perkara. So, Parlimen ia adalah kuasa perundangan bagi Malaysia. Dia berperanan untuk menggubal undang-undang untuk dikuasakan di seluruh negara Malaysia. Parlimen Malaysia kita dia berbentuk bicameral, iaitu terdiri daripada dua dewan, iaitu Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Parlimen merupakan tempat untuk wakil rakyat membincangkan, membahas atau bersoal-jawab tentang perkara yang berkaitan dengan dasar kerajaan, belanjawan dan menggubal undang-undang. Anggota Parlimen boleh membahaskan pindaan undang-undang mengikut perkembangan sosioekonomi dan politik semua negeri di Malaysia. Mereka juga boleh mengawal dan membincangkan bajet negara Malaysia. Parlimen juga membenarkan Badan Perundangan Negeri membuat undang-undang negeri berdasarkan peruntukan perkara 75. Men akan kekal untuk tempoh 5 tahun dari tarikh pertama persidangan selepas pilihan raya, kecuali jika Parlimen dibubarkan dengan lebih awal. Parlimen akan terbubar sendiri selepas genap 5 tahun dan dalam masa 60 hari dari tarikh pembubaran Parlimen. Pilihan raya umum bagi memilih wakil-wakil untuk Dewan Rakyat hendaklah diadakan. Paragraf 44/4 Perlembagaan Persekutuan menjelaskan bahawa kuasa perundangan Malaysia terletak pada Parlimen yang terdiri daripada 3 komponen, iaitu yang di-Pertuan Agong, Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Perkara 55 Perlembagaan Malaysia pula memperuntukkan hanya yang di-Pertuan Agong sahaja yang boleh memanggil Parlimen untuk bersidang. Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa mutlak untuk menghentikan dan membubarkan Parlimen. Ia menjamin kebebasan bercakap dan membahas dalam kalangan ahli-ahli Parlimen. Perkara 63 dalam perlembagaan memperuntukkan bahawa terdapat beberapa keistimewaan yang diberikan kepada ahli-ahli Parlimen. Yang pertama adalah proceeding dalam mana-mana majlis Parlimen atau jawatan kuasa Parlimen tidak boleh dipersoalkan dalam mahkamah. Yang kedua adalah seseorang dia tidak boleh didakwa
dalam mahkamah tentang apa jua yang dikatakan atau diundi semasa mengambil bahagian dalam proceeding di mana-mana majlis parlimen atau jawatan kuasanya. Okey, walaupun begitu, ahli-ahli parlimen tidak boleh menyentuh perkara-perkara sensitif. Empat isu sensitif yang tidak boleh disentuh oleh mana-mana ahli parlimen. Okay. Yang pertama adalah hak keistimewaan orang Melayu. Yang kedua adalah kedaulatan Raja-Maharaja Melayu. Dan ketiga adalah agama Islam adalah sebagai agama rasmi Malaysia. Dan keempat adalah bahasa kebangsaan adalah bahasa Melayu. Dakwaan yang terakhir yang diberikan kepada ahli-ahli parlimen adalah seseorang tidak boleh didakwa dalam mahkamah tentang apa-apa yang disiarkan dengan atau di bawah kuasa mana-mana majlis parlimen. Bincangkan tentang saraan ahli majlis parlimen. Okey, parlimen boleh membuat peruntukan undang-undang mengenai sasaran ahli majlis setiap parlimen. Okey. Saraan ahli parlimen yang di-Pertuan Dewan Timbalan, yang di-Pertuan Dewan dan setiausaha kedua-dua buah dewan ditanggung oleh kumpulan wang yang disatukan. Okey, saraan itu hanya boleh ditambahkan tapi tak boleh dikurangkan. Okay, apabila wakil rakyat tamat perkhidmatan satu tempoh, mereka diberi pencen separuh daripada saraan. Jika berkhidmat melebihi 2 tempoh, mereka mendapat pencen penuh. Terusnya, saya akan terangkan tentang pentadbiran parlimen. Okay, pentadbiran parlimen diketuai oleh Ketua Pentadbir Parlimen Malaysia yang bertanggungjawab ke atas urusan dan al-hewal pentadbiran dan kewangan Parlimen Malaysia. Okey, setiausaha Dewan Negara dalam urusan mesyuarat Dewan Negara, manakala setiausaha Dewan Rakyat bertanggungjawab dalam urusan mesyuarat Dewan Rakyat. Okey, saya nak bincangkan tentang perkara 48 Perlembagaan Malaysia. Okey, perkara 48 Perlembagaan Malaysia ini, dia menyatakan tentang kehilangan hak seseorang untuk menjadi ahli parlimen. Okey, tertakluk kepada peruntukan perkara 48 Perlembagaan Malaysia ini, seseorang hilang kelayakan untuk menjadi ahli di mana-mana satu majlis parlimen. Jika yang pertama adalah jika dia didapati atau diisytiharkan tidak sempurna akal. Yang kedua, dia diisytiharkan muflis yang belum dilepaskan. Yang ketiga, dia memegang sesuatu jawatan berpendapatan, seperti doktor ataupun guru. Dia perlu lepaskan jawatan untuk menjadi ahli-ahli parlimen. Okey. Yang keempat, ia telah disabitkan ataupun didapati bersalah oleh mana-mana mahkamah di persekutuan dan dihukum dengan penjara selama tempoh tidak kurang daripada 2 tahun atau denda tidak kurang daripada RM2,000 dan tidak mendapat pengampunan. Memperoleh kewarganegaraan asing. Okey. Selain itu, seseorang itu boleh hilang kelayakan menjadi ahli parlimen bila dia tidak hadir dalam persidangan parlimen selama 6 bulan berturut-turut tanpa keizinan parlimen. Ahli parlimen yang tidak hadir persidangan Dewan Rakyat dengan alasan kukuh pada Isnin ini berdepan kemungkinan hilang kelayakan. Dia melakukan apa-apa kesalahan dalam pilihan raya dan disabitkan. Okay, yang terakhir ialah seseorang itu tidak boleh menjadi ahli Dewan Rakyat dalam tempoh 5 tahun dari hilang kelayakan menjadi ahli parlimen. Bismillah. Relax. Ahli yang berhormat, pada tahun ini Parlimen Malaysia akan menyambut ulang tahun yang ke-60 sama umur dengan saya.
pertama adalah meluluskan dan meminda Undang-Undang Persekutuan. Yang kedua, meluluskan bajet kerajaan. Yang ketiga, mencadangkan cukai yang baharu. Yang keempat, menjadi forum kritikan dan pendapat awam. Dan yang terakhir, menentukan dasar-dasar kerajaan. Persidangan Parlimen. Maksud persidangan Parlimen ialah tempat pertemuan untuk membahaskan sesuatu perkara. Tujuan utama persidangan Parlimen ialah membahaskan titah ucapan yang di-Pertuan Agong. Selain itu, membentangkan belanjawan tahunan. Persidangan Parlimen dipengerusikan oleh Yang di-Pertua Dewan, iaitu Speaker. Timbalan Speaker akan mengambil tugas mempengerusikan persidangan sekiranya ketiadaan beliau. Semua persidangan disusun di satu kalender yang dikenali sebagai Takwim Parlimen. Takwim Parlimen dibahagikan kepada 5 penggal, iaitu setahun sepenggal. Apa itu kekosongan luar jangkaan Parlimen? Kekosongan luar jangkaan Parlimen berlaku kerana sebab-sebab tertentu. Contohnya, kematian. Allahyarham Ahli Parlimen Tanjung Piai Datuk Dr. Mat Farid Mat Rafiq yang meninggal dunia pagi tadi sebelum ini tidak mengalami sebarang penyakit. Menurut Ibu Allahyarham Nurmah Muhammad, Disebabkan kematian itu, satu pilihan raya kecil hendaklah dijalankan 60 hari di Semenanjung dan 90 hari di Sabah Sarawak. Pilihan raya kecil PRK Parlimen Tanjung Piai bermula pada Sabtu 2 November dengan proses penamaan calon pada jam 9 pagi. Dewan Jubli Intan Sultan Ibrahim di Pontian menjadi lokasi pusat penamaan calon bagi PRK ke-9 sejak pilihan raya umum ke-14 tahun lalu. Untuk pengetahuan semua, di dalam persidangan Parlimen terdiri kepada 2 blok. Yang pertama adalah blok kerajaan, yang kedua adalah blok pembangkang. Okey, di mana blok kerajaan akan berada di sebelah kanan dan blok-blok pembangkang akan berada di sebelah kiri. mengikut cadangan tempat duduk Dewan Rakyat yang dikeluarkan hari ini, menunjukkan bahawa seramai 114 ahli parlimen duduk di blok kerajaan. Manakala seramai 107 ahli parlimen termasuk bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad duduk di blok pembangkang. Di dalam jawatan kuasa parlimen terbahagi kepada 5. Pertama, jawatan kuasa Dewan, jawatan kuasa peraturan mesyuarat, jawatan kuasa pemilihan, jawatan kuasa kira-kira wang negara dan akhir sekali jawatan kuasa hak dan kebebasan. Di sini, saya akan membincangkan tentang fungsi-fungsi jawatan kuasa parlimen. Pertama, jawatan kuasa pemilihan. Jawatan kuasa ini bertanggungjawab memilih anggota-anggota bagi jawatan kuasa yang lain. Terdiri daripada 5 orang anggota lain dan speaker yang dilantik oleh Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Seterusnya, jawatan kuasa peraturan mesyuarat. Jawatan kuasa ini bertanggungjawab meneliti beberapa pindaan kepada peraturan tetap dan mencadangkan perubahan. Selain itu, jawatan kuasa Dewan. Jawatan kuasa Dewan akan meneliti perkara yang berkaitan dengan keselesaan dan kemudahan ahli Dewan. Di dalam jawatan kuasa Dewan, terdiri daripada Yang di-Pertua sebagai pengerusi dan 4 ahli dilantik oleh jawatan kuasa pemilih. Di samping itu, jawatan kuasa hak dan kebebasan. Jawatan kuasa ini berkuasa untuk memanggil orang hadir dalam persidangan dan meminta mengeluarkan surat penyata kepada majlis. Akhir sekali, jawatan kuasa kira-kira wang negara. Hanya di Dewan Rakyat sahaja, jawatan kuasa ini dilantik untuk memastikan wang yang diperuntukkan kepada kerajaan digunakan dengan baik. Selain itu, membuat teguran dan cadangan tentang pengurusan akaun awam. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.